Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara Mazlan Anak Khalib, saudara Aikin, teman Mr. Pepper, sahabat-sahabat semua, saudara Zulkifli Makno, saudara Asmah B, saudara Azmi, saudara Zamari LC, terima kasih hadir. Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Hani Abdullah, saudara Ahmad Map, saudara Yusuf Simo, saudara Cengkerang Zamrud katanya, saudara Fendi Mohsin, Nahar Ahmad Khairuddin, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Itu juga saudara Izzuddin, salam dari Pulau Pinang, Raja Kamal, Raja Bazia, apa khabarku? Marble Zek. Saudara. Itu juga Muhammad Faridun Tukiman, saudara Nur Azman, saudara Jalal Ali, saudara Syariatan, Puan Nora, Tengku Mustafa, apa khabarku? Moga sehat. Saudara Ahmad Sabri Elias, Arfiah, ABK, Jalal Ali, salam serta Malaysia. Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Muhammad Kapli, salam Madani. Saudara Fazil Yub, salam untuk semua. Syarani Salmah Rusmini dari Pontian, Johor. Saudara Abdullah Majid dari Pekan. Saudara Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang. Saudara Salih Lembang, Puan Nur Maria. Kita juga saudara Mazlan Khalib, saudara Madam K, saudara Waksu, waalaikumsalam dari Larut, kata Waksu. Saudara Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan satu Malaysia. Saudara Hani Abdullah, saudara Yusuf Awang, salam kekecewaan dari Tanah Merah. Sedih dengan keputusan PRK, nak buat macam mana? Terima sajalah. Saudara Ramidin Ramli, saudara Nur Ali, saudara Adib, Asyik Kamil, Pak Pok Cham Baharudin, salam dari Shah Alam. Begitu juga Pak Chu, terima kasih hadir dari Langkap, Perak. Saudara Muhammad Ahmad, saudara Nandali, Minah S Kitchen, Puan Azizah Arazaina, saudara Cik Rosli, begitu juga Yub Hassan, salam sejahtera. Zulkifli Bidin dari Seputih Bangsa, saudara Zul, saudara Hazim Hazrin, salam sedih dalam duka, tak apa sedih. Saudara Man, hidup mesti diteruskan. Saudara Norin Ali, saudara Wang Adolia, Nizat Abdul Manam, Asyad Nasir, salam Padang Rengas hadir. Ya, teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf sebab ramai tak sabar nak menunggu. Tapi bagaimanapun tunggulah pencerahan bila saya sampai bahagian laporan daripada Kemaman, saudara. Ya, kita dah tahu. Kedudukan sekarang ni, untuk pengetahuan anda, UMNO Barisan Nasional tewas kali ini untuk merebut jawatan ahli parlimen bagi Kemaman. Pencerahannya akan saya berikan sebentar lagi. Ya, saudara. Jangan lupa, saudara. Ini, kena ingat tarikh ini tarikh yang menduka citakan saudara Tabat, saudara Mat Syali, saudara East or City, ya, saudara. Saudara Abu Seman, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, saudara Mat Rafi Ahmad, Salam Madani, saudara Mat Semana Jaya, Syed Adnan, Hijau Kuning, BM menang kan? Tak menang. BM terkubur selama Terengganu, tidak mungkin, sedih. Jangan saudara, saya buat satu saja. Jangan kita mentertawakan bila suasana sebegini, ya, saudara. Menang-menanglah, kalah-kalahlah. Apa yang kita dapat? Itu masalahnya, saudara. Baik, hari ini tanggal 2 Disember, hari Sabtu, saudara, 2023. Ini yang paling penting, saudara. Hari ini sudah masuk hari ke-1349. Virus sebut masih melanda di negara kita. Itu yang perlu kita jaga. Jagalah kesihatan diri kita, jaga keselamatan keluarga kita. Dan besok saya yakin mungkin ada menghadiri majlis mempelai dan sebagainya. Pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Saudara, Bambu Akunasan biasa dia kata dah menang takkanlah dah berduka. Apa masalahnya? Nama veteran bersama PAS terpulang, tak ada masalah. Saudara Yub Hassan, veteran kurang bijak. Jangan kita menjatuhkan hukuman, tak baik, saudara. Cuma saya pesan kepada anda semua bahawa virus sebut masih ada lagi, dan saya mengharapkan yang penting jagalah kesihatan diri kita, keselamatan keluarga kita. Itu lebih penting, saudara. Tak payah politik-politik juga. Sebentar lagi saya akan beri pencerahannya. Saya tak ada masalah, saudara. Saya terima kalah. Saudara Azrul Jalil dia kalah, ya. Sembang gajah pun terbang. Terpulanglah, saudara. Saya tidak pernah pun menduga boleh menang besar dan sebagainya. Saya mengatakan mengikut datanya. Kalau ada begitu, waktu saya bertemu dengan pengundi-pengundi di Kemaman. Tapi memanglah selalu saya katakan, undi itu rahsia. Jangan kita bergaduh sama kita, saudara. Kena ingat, saudara, hidup perlu diteruskan. Baik, kita masuk naluri kehidupan dulu, saudara. Jadi pertama sekali, saudara, kita tumpukan perkara yang utama dahulu. Saudara, perlu saya ingatkan, ini adalah pencerahan yang saya baca daripada teman-teman menghantar kiriman pada saya. Saya bukanlah
ustaz yang bertauliah ataupun da'i, saudara. Kena ingat itu, saudara. Terima kasih Ziza, sekuntir wang merah untuk saya, penghibur hati yang duka. Saudara, dan dalam waktu-waktu begini, kita harus ingat, saudara, bahawa apa yang saya lakukan semata-mata untuk memberi kesedaran. Ada rencana-rencana tulisan yang baik untuk perkongsian kita bersama, saudara. Jadi, sebagai saudara, kita seharusnya mendahulukan perkara yang ada kaitannya dengan Allah, yang ada kaitan dengan ibu bapa dan diri terlebih dahulu. Janji-janji kita, saudara, terhadap perkara-perkara yang sangat penting ini, jika ditepati akan membantu kita untuk melaksanakannya. Janji kita ke atas perkara penting, bukan perkara-perkara yang lain, saudara. Janji itulah yang paling penting dalam hidup. Janji kita sebagai hamba untuk mematuhi perintah Allah. Janji ini yang telah kita buat di alam arwah, dalam alam barzah dulu, saudara, sebelum kita dilahirkan ke dunia. Kegagalan menepati janji mungkin disebabkan perancangan ataupun janji kita tidak realistik. Kadang-kadang kita tidak mengukur kemampuan atau kebolehan kita semata kita merancang. Misalnya, saudara, kita berjanji untuk solat tahajud setiap malam, sedangkan solat 5 waktu pun kita tak buat. Jadi, janji nak buat solat tahajud setiap malam, sedangkan 5 waktu pun kadang-kadang kita ketinggalan, saudara. Yang paling penting, kita harus disiplinkan diri, solat 5 waktu. Ada kelapangan, malam Jumaat, sepatutnya subuh Jumaat, kita buatlah solat tahajud dan perlahan-perlahan kita beransur. Seansarung usia, saudara. Saudara Mak Sepana Jaya, santunilah dan guna bahasa harmonis. Itulah yang baik. Tak gitu, betul, saudara. Jadi, adalah lebih baik jika kita berazam untuk menepati solat 5 waktu dengan tepat pada waktunya, kemas dan berdisiplin sewaktu melaksanakannya. Amalan ini tentu lebih realistik. Jadi batas kemampuan kita pun adalah terbatas. Kadang-kadang nak buat tiap malam pun tak mampu juga, saudara. Buat subuh pun tertinggal, saudara. Kerana itulah, saudara, petua untuk menepati janji. Pertama-tama sekali kita menepati janji kita pada Allah SWT. Kita berjanji untuk sentiasa menunaikan solat 5 waktu. Jangan tinggalkan, saudara. Dan kita berjanji untuk menjaga kedua ibu bapa kita, menghormati kedua ibu bapa kita, menjaga keharmonian keluarga kita, menjalani naluri untuk sentuhan kasih sesama insan, bukan untuk mencari permusuhan. Saudara, kena ingat, saudara, kita ni Islam itu saudara-saudara kita, teman-teman kita, sama ada teman atau kawan, mereka adalah saudara kita, saudara. Ingat tu, saudara. Dan kita ingatlah, apa-apa pun kita masih lagi baru bermula. Itu yang penting. Jadi saya haraplah teman-teman hayatilah naluri kehidupan ini. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Laju sikit bicara saya malam ini. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Sri Said Ali, mantan Ketua UMNO Bagan Ceras. Katanya, jika kamu mahu memperbaiki hatimu, maka jagalah lidahmu. Semakin kamu berkata buruk, maka semakin buruklah hatimu. Dan jika kamu berkata baik, maka baiklah hatimu. Ini pedoman Mutiara Kata kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Terima kasih, Datuk. Saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, pasti negara boleh muflis. Saudara, itu yang paling penting, saudara. Apa-apa pun bersederhanalah sifatnya. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam mana-mana channel, itu semua adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dan juga memberi laporan supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu yang paling penting, ya, saudara-saudari. Kalau kita rasa kita je nak bersetuju, itu detektor. Kalau cakap saya semua betul, saya pula detektor anda. Dalam keadaan begini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip perbualan kita sepanjang saya membuat pencerahan ini. Seandainya saudara mau menghantar kiriman, mau menyanggah dan sebagainya, tidak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa yang baik-baik. Bukan dengan celupar, maki hamun. Saya tidak mengizinkan, saudara.
Jadi saudara, Mak Duan dia kata, cintailah Tuhan kamu seperti mana ia mengizinkan kamu lahir ke dunia ini. Itu benar saudara, kata Mak Duan. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan prinsip kita, apa-apa persoalan kita santuni secara harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Mr. Kaya cakap politik hari ni kahwin dengan DAP, dulu maki DAP, esok pula cerai DAP, jawab pulanglah saudara. Saya malas nak melayani persoalan ini, memang semua kita tahu. Saudara, bila dalam keadaan berbaik, semua orang nak baik. Bila bermusuh, cuma saya katakan, selalu saya berpesan kepada teman-teman, jangan kita membenci orang itu sebenci-bencinya. Kerana satu ketika nanti, anda mungkin boleh menyayanginya. Dan jangan pula menyayangi, mencintai seseorang secinta-cintanya, sesayang-sayangnya. Kerana satu ketika mungkin kita boleh membenci mereka. Segalanya hidup ini perlulah disantuni secara sederhana, saudara. Baik, saudara. Laporan pertama tentang laporan kaji cuaca. Ini penting, saudara. Bercakap politik-politik juga, tak ke mana pun kita ni, saudara. Kerana penumpuan angin yang boleh menyebabkan peningkatan kelembapan. Kabarnya dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung. Sehingga besok, saudara. Demikian menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Berdasarkan ramalan cuaca yang dikeluarkan agensi itu pada tengah hari tadi, saudara, analisa model cuaca mendapati keadaan itu berpotensi untuk membawa hujan berterusan di kawasan-kawasan terbabit. Saat ini, Met Malaysia memaklumkan amaran hujan berterusan pada tahap buruk, saudara. Dan waspada yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak, saudara. Dan warga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web. Sebab laporan yang saya lihat tadi, ribut petih, hujan lebat dan angin kencang. Dijangka tinggi Perak itu di Manjung, di Perak Tengah dan Bagan Datuk. Di Selangor itu di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat, Ulu Langat dan Sepang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Di Negeri Sembilan, di Seremban, Port Dickson dan Rembau. Sementara itu di Melaka, di Alor Gajah, di Johor, kawasan Segamat. Ini yang mengisaukan saya sebab Segamat selalu banjir, saudara. Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Banyak kawasan di Johor yang akan dilanda oleh ribut petir dan hujan lebat. Berhati-hati, saudara. Sementara bagi teman-teman kita di Sarawak, saudara, Rosmini Korengot, dari Sarawak, saudara. Rosmini Korengot, dia kata, ini laporannya di Sarawak, kawasan Bintulu, kawasan Miri itu di Subis, Beluru, Miri dan Marudu. Sementara Limbang dan juga Limbang. Sementara di Sabah, itu kawasan pedalaman di pantai barat dan Sandakan itu di Tongot. Wilayah Persekutuan Labuan, semua ini akan berlaku sehingga malam esok. Jadi teman-teman berhati-hati sebab akan berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Saya melihat juga dapat laporan tengah hari tadi bahawa hujan lebat semalam menyebabkan beberapa kawasan di 3 jajahan di Kelantan turut dinaiki air, seterusnya menambah bilangan mangsa banjir kepada 655 orang mangsa yang terpaksa dipindahkan berbanding 594 orang malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah pusat pemindahan sementara juga bertambah kepada 5 berbanding 3 malam semalam, saudara. Di jajahan Pasir Mas, PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh menempatkan 226 mangsa dan 64 orang di Sekolah Menengah Kebangsaan Baruh Piul. Bagi daerah jajahan Bacok, 241 mangsa berlindung di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Panco. Dan di Sekolah Kebangsaan Jelawat pula menempatkan 114 mangsa. Sementara di jajahan Macang, PPS Sekolah Kebangsaan Pulai Condong menempatkan 10 mangsa daripada 3 sekeluarga. Saya juga mendapat laporan bahawa di Johor, saudara, jumlah mangsa banjir kilat dari 5 kampung menurun sedikit pada 565 orang berbanding 582. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri Johor dalam kenyataannya memaklumkan semua mangsa daripada 150 keluarga itu ditempatkan di PPS Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baru dan Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara. Saudara, semua tempat-tempat PPS ini tersedia dengan baik. Ada kemahnya, semua tent lah, kemah, saudara. Ada tempat tidur, ada bantal, ada selimut, makanan pun disediakan oleh bahagian pengurusan bencana alam. Saya ucapkan syabaslah kepada
NADMA di bawah pengurusan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebab telah pun bersiap sedia. Bila berlaku saja banjir, terus mangsa dipindahkan. Tak macam dulu, saudara. Dulu berebut-rebutlah orang datang membantu, mengulur bantuan, berderet-deret kereta. Sekarang tak perlu dah. Kalau ada pun, saudara, boleh dihantar kepada pusat pemindahan sementara. Itu gambarannya bahawa terurus dengan baik sekali. Sebab di Kelantan khususnya, saudara, saya mendapat laporan bahawa air Sungai Golok sudah pun berada pada paras bahaya. Jadi, penduduk rantau panjang dinasihatkan bersedia untuk berpindah pada bila-bila masa kerana air Sungai Golok sudah melepasi tahap bahaya itu 9.63 meter. Menurut Ketua Balai Polis Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, penolong penguasa Bomba Sapawi Stapa, berdasarkan situasi terkini katanya, pihaknya menjangkakan penduduk di beberapa kawasan rendah akan mula berpindah ke pusat pemindahan sementara mulai malam ini, saudara. Jangkaan itu dibuat berpandukan kepada keadaan cuaca serta peningkatan air paras di Sungai Golok yang sudah pun berada pada tahap bahaya. Jadi, penduduk-penduduk di rantau panjang, bila diminta anda untuk pindah, segeralah pindah. Sementara itu, info bencana setakat jam 10 pagi tadi melaporkan PPS sudah diaktifkan di rantau panjang. Itu di Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh dan Sekolah Menengah Kebangsaan Baruh Pial. Dan keadaan banjir di Kelantan nampak gaya mula semakin teruk, saudara. Terutama di Tanah Merah, yang merupakan daerah kelima yang dilanda bencana hari ini. Sehingga tengah hari tadi, saudara, 2 pusat pemindahan sementara sudah dibuka di Tanah Merah, sekaligus menyumbang peningkatan bilangan mangsa banjir di seluruh negeri Kelantan. Maklumat terkini portal Info Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan sejumlah 1,298 mangsa banjir daripada 417 keluarga telah pun ditempatkan di 9 PPS, meningkat berbanding 754 mangsa pada pagi tadi. Pasir Mas merekodkan angka tertinggi 905 orang, saudara. Diikuti dengan 320 mangsa ditempatkan di Bacok. Itu gambarannya, saudara. Dah banjir di Kelantan, di Terengganu dia susut sikit. Di Johor pun nampak, tapi tiba-tiba Kelantan. Saya berharaplah warga di Kelantan khususnya harus berhati-hati kerana banjir, hujan lebat masih berterusan, saudara. Saya perlu melaporkan ini. Ini yang paling penting, saudara, daripada kita bercakap soal politik. Sabar dulu, saudara. Banyak teman-teman tulis itu, BN kalah teruk di Kemaman. Itu kita tahu, tak ada masalah. Sebentar lagi saya akan memberi ulasannya. Berapa jumlahnya, bagaimana kedudukan, pola-pola pengundi dan sebagainya. Yang penting, keselamatan keluarga kita diutamakan. Bagaimana begitu juga kalau teman-teman nak pergi ke Jakarta, saudara, saya difahamkan dunia semakin kelang kabut, saudara. Apabila Gunung Merapi, dulu pernah meledak pada tahun 2018. Kabarnya Gunung Merapi sekitar yang terletak di sempadan Jawa Tengah, Yogyakarta, memuntahkan abu gunung, menyebabkan hujan abu di Boyolali dan Magelang semalam, saudara. Dan ini mungkin boleh meledakkan laharnya. Dan kalau teman-teman nak pergi Jakarta pun berhati-hati. Sebab Gunung Merapi sudah pun meledak di Jakarta, saudara. Baik, saudara. Usai bicara alam. Saudara, saya satu-satu. Jangan marah, saudara. Jangan tak sabar-sabar. Tunggu dulu. Ejen Ali, siapa kata BN kalah? BN menang lah dengan 47 undi dari 80 undi yang diberikan oleh presidennya. Saudara, relax, saudara. So, jangan kita sindir-menyindir. Tak baik, saudara. Baik, saudara. Cuba lihat. Saya harus menangani isu sekarang ni. Ini isu besar, saudara. Isu kemanusiaan. Bila dalam segmen Salam dari Gaza. Saya melihat bahawa mimpi ngeri sudah pun mula menghantui semula mangsa-mangsa di Gaza, saudara. Ini adalah susulan pelancaran peperangan selepas tempoh gencatan senjata yang berakhir semalam. Saudara, mimpi ngeri kembali menghantui orang awam di wilayah konflik. Penduduk Gaza sudah tentulah mereka merasai deritanya. Namun demikian, rakyat Israel di Barisan Harapan juga tidak terkecuali. Demikian menurut Mardini kepada penyampai CNN Becky Anderson. Dan selepas 7 hari gencatan senjata, yang sementara telah pun memberikan perbezaan yang sangat besar dalam konteks sokongan kemanusiaan. Tapi, bagaimanapun semalam dan hari ini, ledakan bom, peluru dan sebagainya masih berterusan, saudara. Konflik berterusan. Daripada Khan Younis, di kawasan Khan Younis, serangan Israel ke atas Gaza bersambung semula selepas tamatnya gencatan senjata sementara selama 7 hari. Menurut laporan Kementerian Kesihatan,
Setakat ini 178 orang telah terbunuh sejak pagi Jumaat semalam, saudara, susulan serangan Israel yang telah melepaskan beberapa roket ke atas bandar Gaza. Satu sumber memberitahu bahawa perbincangan yang bertujuan untuk melanjutkan gencatan senjata antara kedua-dua pihak di Qatar gagal. Memang bukan tidak ada perbincangan dilakukan antara pihak Hamas dan juga pihak Israel di Qatar, tapi nampaknya gagal. Israel juga telah bertindak menggugurkan risalah menggesa penduduk di beberapa kawasan di selatan Gaza meninggalkan tempat tinggal masing-masing menuju ke selatan Rafah, iaitu berhampiran dengan sempadan Mesir. Ya, saudara. Dan pada hari Khamis, Amerika Syarikat memberi amaran kepada Israel bahawa jumlah kehilangan besar nyawa orang awam yang berlaku di utara Gaza tidak seharusnya berulang. Jadi apakah ini? Ini merupakan orang kata main-main berlakonan saja, saudara. Sebab laporan terbaru yang terkini tadi saya terima saya bahawa sejumlah 240, tadi 190 lebih, 240 telah pun terbunuh dalam serangan Israel di Gaza sejak gencatan senjata tamat. Selain daripada itu, saudara, 650 warga cedera dalam ratusan serangan udara, artileri dan pengeboman tentera laut di pelbagai lokasi di semenanjung Gaza. Negara pengantara Qatar berkata pertempuran di Gaza selepas rundingan lanjutan pemberhentian sementara gagal pastilah akan merumitkan percubaan untuk menghentikan semula permusuhan. Saya mendapat laporan daripada wartawan Reuters berkata bahawa kawasan timur Khan Yunis di selatan Gaza mengalami pengeboman yang hebat apabila pemberhentian perang selama 7 hari tamat sejuruh tengah hari semalam. Penduduk terpaksa turun ke jalan raya dengan barang-barang yang dapat diselamatkan dan mencari tempat berteduh lebih jauh ke barat. Pihak bertelagah sudah saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan pemberhentian perang tersebut. Jadi, saudara, krisis kemanusiaan pasti kembali berada dalam kritikal di Gaza. Di Rafah, sumber keselamatan Mesir mengesahkan bantuan dan trak bahan api dari Mesir ke Gaza sudah dihentikan. Dan pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka merasa sangsi sama ada konvoi bantuan boleh diteruskan untuk menghantar bantuan. Nampak gaya tidak ada bantuan lagi lah, saya. Bantuan terkandas berhampiran sempadan Mesir apabila Israel menyambung semula serangan. Pengeboman bermula sejak 7 pagi semalam, saya. Ada serangan pesawat, artileri dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terpaksa berlindung, saya. Sumber keselamatan Mesir dan seorang pegawai Pertubuhan Bulan Sabit Merah berkata bantuan dan trak minyak sudah berhenti masuk dari Mesir. Pegawai PBB menyifatkan penyambungan semula perang itu sebagai malapetaka. Malah mereka berkata kesinambungan penyampaian bantuan pasti tidak mampu dilakukan. Itu di Rafah, saya. Sementara itu jurucakap Kementerian Kesihatan di Gaza, Ashraf Al-Qudra, dia merayu pada semua pihak yang berkepentingan untuk membenarkan pembukaan lintasan Rafah di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang sangat dahsyat. Jadi setakat ini, saudara, lapangan terbang ditutup dan dunia kembali meledak. Tunjuk perasaan pun berlaku. Di Atlanta, saudara, seorang penunjuk perasaan sanggup membakar dirinya sambil memegang bendera Palestin di luar pejabat konsulat Israel di Atlanta semalam, saudara. Pihak berkuasa berkata seorang pengawal keselamatan turut cedera apabila cuba campur tangan bagi menyelamatkan mangsa. Ketua Polis Darren Shumeb pada sidang akhbar berkata mangsa yang masih tidak dikenali pasti berada dalam keadaan kritikal, manakala situasi pengawal itu pula tidak jelas setakat ini. Jadi ada rakyat di Atlanta, saudara, yang sanggup membakar dirinya kerana mungkin dia dah habis putus asa. Memang, saudara, sebab warga Arab terkenal dengan sikap berani, sanggup mati demi memperjuangkan perjuangan tanah air mereka, saudara. Aduh, letih, saudara. Saya melihat laporan daripada Jenin, saudara, apabila banduan Palestin yang dibebaskan dari penjara Israel mendakwa penderaan, pencabulan dan hukuman kolektif dilakukan oleh pengawal dalam beberapa minggu selepas serangan Hamas ke atas Israel. Ada yang dipukul dengan kayu, malah wanita dicabul, diserang menggunakan anjing, saudara.
zalimnya rejim Zionis ini, mereka menggunakan anjing garang untuk menyerang tiap-tiap banduan ini ditawan oleh tentera Israel. Astaghfirullahalazim. Itu keadaan saya. Menurut laporan BBC yang bercakap dengan 6 banduan Palestin selepas mereka dibebaskan baru ini, kesemua mereka mendakwa dipukul, dicabul, dicerca dan dibenarkan mereka diragut, digigit oleh anjing-anjing yang peliharaan tentera Zionis. Itulah keadaan saya. Saya nak buat macam mana keadaan? Saudara Syukri Syafi'i, Israel ni kena ajar dengan semua pejuang Hamas. Semua jom masuk ke dalam Tel Aviv. Wallahu a'lam bisawab, saudara. Kita hanya boleh dapat menzahirkan simpati kita. Sebab itu saya kata yang terbaik adalah kita berdoa pada Allah SWT. Kekejaman Zionis bertambah. Kalau sanggup banduan-banduan yang ditawan, masuk ke dalam penjara, kalau wanitanya diperkosa, dirogol, anak-anak kecil dibelasah, anak-anak muda dibiarkan, digigit oleh anjing. Saudara, keadaan ini bukan lagi layanan terhadap manusia sama manusia, saudara. Aduh, hai ya saudara Hasbul. Semoga pejuang Hamas diberikan kekuatan. Semoga Palestin kembali merdeka. Dan hari ini saya tidak nampak bila peperangan berterusan, tentulah bandar Gaza itu akan hilang hancur sehancur-hancurnya. Sebab selama tempoh daripada 24 Oktober itu hari, sampailah gencatan senjata, berapa banyak, lebih kurang 640 rumah ranap. Jadi padang jarak, padang terkukur. Warga yang meninggal dunia lebih 15,000, yang cedera lebih 80,000, yang hilang dalam timbunan. Itulah yang nasib yang dialami oleh warga Palestin saat ini, saudara. Saya berdoa, saya minta lah teman-teman semua, kalau kita duduk, kita solat, kita berdoalah pada Allah SWT, segera menghentikan penderitaan. Mintalah dihentikan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, warga Palestin yang cukup menderita. Bumi mereka dijajah, tanah-tanah air mereka dirampas, mereka dihalau dari rumah sendiri, rumah-rumah kediaman dibom. Tak ada lagi keindahan bandar Gaza, saudara. Tidak ada lagi keindahan bumi Palestin. Segala-galanya sekarang ini, saudara, yang ada adalah bau-bau busuk, mayat-mayat yang bergelempangan, ada yang tidak dapat dikenali. Itu keadaannya, saudara. Saya berharaplah, saudara, dalam saat-saat kita bercakap soal politik tanah air, saudara, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang terseksa di bumi Palestin, saudara. Paling-paling tidak pun kita berdoa lah, saudara. Kalau tak dapat kita memberi derma, tak dapat kita membantu mereka dengan kekuatan, kita bantu mereka dengan doa. Ingat, saudara, doa orang yang zalimi itu sentiasa akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Sebab itu, saudara, dari Istanbul, awal dari lewat petang tadi, saya menerima kenyataan bagaimana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dia akhirnya menolak tekanan Amerika Syarikat yang semakin meningkat untuk memaksanya memutuskan hubungan bersejarah Ankara dengan Hamas susulan serangan yang belum pernah terjadi sebelum ini oleh kumpulan itu ke atas Israel. Jadi Amerika juga menyedari bahawa tentera Hamas masih lagi menyerang Tel Aviv. Ya, sebab mereka mahu supaya Tayyip Erdogan ini menghentikan hubungannya. Tapi Erdogan tetap dengan pendiriannya akan membantu dan menyokong pejuang-pejuang Hamas di Palestin, saudara. Sebab itu, menurut Struktur Keganasan dan Risikan Kewangan Amerika Syarikat, Brand Nelson, katanya Washington tidak mengesan sebarang wang melalui Turki kepada Hamas sejak Perang Gaza meletus. Bagaimanapun, Ankara membantu Hamas mengakses dana pada masa lalu dan kini menggunakan undang-undang tempatan untuk menyekat potensi pemindahan dana pada masa hadapan. Saya nampak bahawa yang masih lagi kekal mempertahankan untuk meniup semangat warga di Gaza adalah Presiden Turki Erdogan, saudara. Mudah-mudahan bila terus cekal hatinya. Terima kasih, saudara Man. Sekuntum Mawar Merah untuk saya. Saudara Syuhib Talib, Jaka Linglung, tahniah. Jangan PAS menang di Kemaman. Tahniah padalah juga PAS menang di Kemaman. Baik, saudara. Belum lagi masuk bab laporan di Kemaman. Sabar dulu, saudara. Saya perlu menceritakan sedikit. Ini lakonan orang-orang politik. Kita masuk segmen lakonan orang-orang politik, saudara. Sebab saya melihat tulisan saudara Ahmad Mursi agak menarik apabila beliau mengatakan ugutan jenayah kepada
kepada PMX, Perdana Menteri yang ke-10, lahir dari politik Khawarij. Jadi politik Khawarij bahaya katanya kerana ia menjadikan naratif akidah senjata untuk melawan musuh politik. Kafir, munafik, liberal, akidah dan sebagainya. Menurut Saudara Ahmad Mursi, paling kurang kadang-kadang mereka memanggil siapa saja mereka itu sebagai musuh Allah. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW mencegah kita melakukan tindakan sesama Islam, saudara. Jadi, bila akidah lawannya dianggap sesat, mereka melakukan pelbagai dosa terhadap lawan politiknya, seperti melakukan fitnah, ugutan jenayah dan qazaf. Matlamat Perjuangan Islam telah halalkan kaedah dosa pula katanya. Jadi kerja-kerja mereka bukan lagi untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Lebih-lebih lagi untuk membantu kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya mereka melabelkan orang yang tidak saluan dengan mereka sebagai golongan kafir dan sebagainya. Ini sesat, saudara, keadaan begitu. Bagaimanapun Saudara Ahmad Mursi mengharapkan agar permasalahan ini dapat segera ditangani, khususnya oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam, saudara. Pakcik, UMNO kalah. Benar, tak apa, jangan ketawakan, saudara. Begitu juga saya melihat bagaimana Menteri Jabatan Perdana Menteri, itu Ketua Perangai UMNO, Datuk Azalina, semalam dia telah pun menempelak pimpinan daripada Pertikatan Nasional yang mengeluarkan fatwa baru dengan mengatakan harus bagi ahli-ahli UMNO berhijrah. Kata Azalina, hijrah sepatutnya dilakukan untuk perubahan yang lebih baik dan bukannya kepada kelemahan. Malah menurut beliau, Perikatan Nasional yang sepatutnya berhijrah bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Saudara, jadi Datuk Seri Azalina menempelaklah pimpinan tersebut. Malahan, keadaan begitu sudah pun menjadi isu yang sedang disiasat oleh pihak polis. Saya berkali-kali mengingatkan teman-teman, jangan kita mengikut emosi kita dalam meladani isu politik. Jangan terlampau. Jangan terlampau kita tawaduk kepada menyokong pihak-pihak tertentu sehingga membahayakan diri. Benar, anda sokong parti itu, anda sokong pemimpin itu, tapi bukanlah sampai membenci pemimpin tertentu. Walaupun saya bertelagah dengan pimpinan daripada parti PAS ke, bertelagah fikiran, tak sealiran politiknya, ataupun dengan Parti Peribumi Bersatu misalnya, saudara. Tapi tidaklah sampai ke tahap membenci secara emosi. Sebab, saudara, di Kubang Pasu semalam, polis akhirnya menahan seorang ustaz berusia 43 tahun yang dipercayai mengeluarkan hantaran berbau ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh, guru sebuah sekolah agama di Kulim telah ditahan di rumahnya pada jam 10 malam semalam setelah pihak polis menerima 5 laporan polis di seluruh negeri Kedah. Pada peringkat awal, hantaran yang berupa ugutan itu hanya dimainkan dalam grup WhatsApp. Selepas itu dinaikkan ke laman media sosial dan ia menjadi tular. Laporan dilakukan oleh orang awam di Kedah. Ada 5 laporan katanya. Jadi, pihak polis telah pun mengambil tindakan daripada laporan pertama yang diterima sejak pukul 5.33 petang di Balai Polis Kampung Tanjung di APD Padang Trap, menunjukkan tangkap layar mengatakan ugutan kepada Perdana Menteri. Dari situ katanya pihak polis telah membuat tangkapan ke atas suspek bersama telefon bimbitnya. Terdahulu saya tular dalam media sosial. Sejak semalam saya tangkap layar ni menyatakan bahawa tulisannya tu saya nak sebut tak boleh. Saya takut saya juga boleh terlibat. Tapi itulah ancaman sampai ke tahap bunuh, kematian dan sebagainya. Itu keadaannya secara tidak sewajarnya dilakukan. Akhirnya dah jadi ustaz, kena tahan dengan polis, tak ada kerja nanti. Orang kata dapat masuk lokap percuma aja, saudara. Apa anda dapat? Saya nak tanya, apakah anda akan disokong, akan dibantu, mungkin adakah peguam-peguam yang didatangkan oleh parti-parti tersebut? Parti yang anda sokong membantu anda. Tidak mungkin, saudara. Kerana kes yang disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM50,000. Tak pasal-pasal. Jangan cari penyakit, saudara. Kerana sebenarnya isu tersebut tak sepatutnya berlaku. Ustaz mengeluarkan kenyataan membunuh. Jadi saya mengharapkan, menurut pihak polis berkata
Kita ni nak menasihatkan mereka. Pihak polis menasihatkan semua pihak, terutama penggemar WhatsApp, penggemar media sosial. Kalau adalah perkara-perkara yang negatif sedemikian begitu, tolonglah dipadamkan. Jangan disambung-sambung, saudara. Baik, saudara. Dan ini satu jawapan. Saya melihat satu jawapan. Sebelum saya masuk lagi, sabar, saudara. Saya belum masuk lagi segmen tentang apa berlaku di Kemaman. Iaitu tentang bagaimana semalam Dewan Undangan Negeri, kemarin maksudnya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi menyatakan bahawa wujudnya Little Napoleon yang menghalang beliau untuk mengiringi bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sesi perbincangan dengan Perdana Menteri Thailand di sempadan Malaysia Thai. Jadi Kementerian Luar Negeri akhirnya tampil untuk menjelaskan bahawa isu ketiadaan kerusi buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno semasa mesyuarat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebuah hotel di Alor, bahawa ini adalah kerana Menteri Besar Kedah itu tidak dijemput. Beliau tidak dijemput untuk hadir dalam pre-council antara Perdana Menteri dengan Kementerian Luar. Majlis itu adalah mesyuarat pre-council bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan lawatannya ke Sadao, Thailand. Sebaliknya, Datuk Seri Sanusi hanya dijemput menyertai program lawatan Datuk Seri Anwar bersama Perdana Menteri Thailand ke ICQS Bukit Kayu Hitam pada 27 Disember. Kementerian itu menjelaskan jemputan itu dibuat melalui surat bertarikh 20 November kepada Setiausaha Sulit Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah tidak terlibat dalam mesyuarat pre-council bersama Perdana Menteri dan surat bertarikh 25 November 2023 tidak menyebut tentang mesyuarat pre-council itu yang mengundang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi ini pre-council antara Kementerian Luar dengan Perdana Menteri. Apa nak bercakap, apa isunya dan sebagainya. Dan bila tak diundang, dia datanglah macam mana. Jadi apabila Menteri Besar Kedah mengambil keputusan untuk turut hadir ke mesyuarat pre-council, Perdana Menteri telah menyediakan kerusi untuk beliau. Malah Perdana Menteri kata tak apalah, bagilah kursi untuk Datuk Seri Sanusi supaya duduk bersama. Itu keadaannya, saudara. Kenyataan itu dibuat bagi menjelaskan keadaan sebenar di mana Kementerian Luar dan Yang Amat Perdana Menteri telah memberikan pertimbangan khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah yang membuat kenyataan dalam persidangan Dewan Negeri Kedah seolah-olah wujudnya Little Napoleon di pejabat PMO. Dia tidak diundang, dia hadir. Pun diberi kesempatan oleh Yang Amat Perdana Menteri untuk duduk sekali. Tak ada masalah. Tapi dikatakan tak ada kerusi untuk dia. Itulah keadaannya, saudara. Aduh, hai saudara. Baik. Kita masuk sekarang ni tentang pilihan raya kecil di Kemamang. Saya pun masih letih lagi, saudara. Balik daripada Kemamang. Saya balik dah 1 hari setengah. Tapi balik rumah terpaksa kuarantin. Kerana disyaki ada virus yang melanda. Mudah-mudahan. Dan keluarga saya pun ramai yang terkena, saudara. Dari segi laporan sehingga saat tadi, ini tak rasmi, belum secara rasmi, saudara. Sebab saya mencatatkannya sekitar jam 9 malam tadi. Bahawa calon daripada PAS Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar daripada PAS mendapat 64,475 undi. Sementara calon daripada UMNO Barisan Nasional Yang Mulia iaitu Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi mendapat 27,555 undi. Itu setakat jam 9 malam tadi, saya Cikgu. Terima kasih. Saudara, kemudian majoritinya adalah 36,920. Memang tidak dinafikan ada peningkatan. Tapi bagaimanapun, daripada kalau diikutkan, saudara, cuma 92,000 saja mengundi daripada 141,790 pengundi yang layak mengundi. Dan kalau kita lihat pemerhatian saya, antara undi yang diperoleh hari ini dengan undi yang masa silam, saya tidak menegakkan badan basah. Saya mengucapkan syabas, saya mengucapkan tahniah kepada calon PAS kerana berjaya dalam pilihan raya kecil ini. Tetapi realiti kena terima. Saya bukan saya nak mencari alasan dan sebagainya. Saya dapati bahawa calon daripada PAS Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dia susut sikit undinya berbanding dengan apa yang diperolehi oleh calon terdahulu.
iaitu Datuk Alias. Kerana Datuk Seri Sanusi, Datuk Dr. Sam, dia dapat 64,475 undi. Sedangkan Alias mendapat calon dulu, pilihan raya dulu, 65,714 undi. Susut sekitar dalam 600 undi susutnya. Berbeza dengan calon Barisan Nasional, saudara. Saudara, calon Barisan Nasional nampak gayanya naik sikitlah peratusannya kepada 3%. Majoriti 27,000, saudara. Itu keadaannya. Jadi itu keputusan tidak rasmi yang saya perolehi. Baik, saudara. Saya nak jelaskan di sini, jangan kita salahkan sesiapa. Ternyata bahawa pengaruh PAS masih lagi unggul di negeri Terengganu. Dan warga UMNO kenalah bekerja keras dari sekarang. Jangan lepas saja pilihan raya, kemas bilik, balik rumah, relax. Bila nak ada pilihan raya, baru bergegas. Saya melihat bahawa sebenarnya, saudara, ada banyak isu yang berlaku sepanjang keberadaan saya di Kemaman. Memang saya dah dengar macam-macam cerita. Tapi ceritanya lain tak ada, adalah tentang bagaimana kesepakatan di peringkat pimpinan dengan rakyat. Bukan sama pemimpin, sama-sama pemimpin tu memang ada pertelagahan, khususnya di bahagian Kemaman. Ini juga saya rasa yang amat Datuk Seri Presiden kena perhatikanlah. Kena dilihat, dinilai sejauh mana pengaruh mereka dan sebagainya. Tetapi yang paling penting saya merasakan bahawa sentuhan antara pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian di negeri Terengganu dengan rakyat di peringkat akar umbi itu kurang ditekankan. Bagaimanapun, sebelum saya nak mengulas lagi, saya ingin menjelaskan bahawa malam ini, saudara, yang berbahagia, Datuk Seri Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa penyokong parti tidak boleh berarak untuk merayakan kemenangan. Kerana pihak polis menyatakan semua penyokong parti yang bertanding tidak melakukan perarakan selepas keputusan pilihan raya kecil diumumkan malam ini. Menurut Datuk Seri Ayub, pihaknya akan melakukan pemantauan berterusan dan tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang dikesan berbuat demikian. Jadi kita mohon, katanya, supaya semua pihak tidak melakukan sebarang perarakan selepas pengumuman keputusan PRK Kemaman. Tugas polis adalah untuk menjaga keselamatan dan mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dan mencetus, mengganggu dan juga mengganggu-gugat keselamatan awam serta ketenteraman akan dikenakan tindakan tegas. Itu kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara, saudara. Dalam waktu yang sama, sebelum saya nak mengulas lagi, saudara, saya melihat bahawa pihak polis sudah pun membuka kertas siasatan terhadap Presiden Parti Peribumi Bersatu, iaitu Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin. Polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap beliau yang didakwa mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R, iaitu agama, bangsa dan istana, ketika kempen pilihan kecil di Kemaman baru-baru ini. Saya selalu katakan, ingatkan pada anda semua, para pengempen, elakkanlah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Dalam sidang akhbarnya, pihak polis dan Datuk Seri Ayub Maidin berkata siasatan terhadap Pengerusi Perikatan Nasional itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmonis. Ya, bercakap pada pemberita selepas melakukan tinjauan di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk. Beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan 18 polis yang dibuat terhadapnya di sebuah balai polis semalam, saudara. Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu pada satu ceramah perdana antara lain didakwa mengeluarkan fatwa. Saudara, dia kata fatwanya harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah SAW. Inilah kadang-kadang, saudara, dalam keadaan begitu, agama ditunggangi semata-mata demi untuk percaturan politik. Ya, sebab itu beliau polis mengingatkan, Datuk Seri Ayub mengingatkan semua penyokong parti tidaklah mengadakan perarakan dan sebagainya, tapi siasatan tetap akan dilakukan. Ya, saudara,
Untuk laporan anda semua, pusat pengundian ditutup pada jam 6 petang. Dan pengiraan bermula jam 8 malam. Dan semua terdapat 49 pusat mengundi melibatkan 244 saluran. Jadi pengundi ada 141,043 orang. Sebelum ini 387 anggota polis Raja Malaysia dan 6 anggota tentera yang sepatutnya mengundi pada awal November diarah melaksanakan undi secara pos. Itu keadaan saya, laporannya setara apa yang berlaku supaya anda dapat faham. Balik macam mana kekalahan. Kita ucapkan tahniah pada PAS dan semoga Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri dapatlah sering-sering datang ke Kemaman. Jauh saya daripada Kuala Terengganu ke Kemaman. Jadi beliau terpaksa menjaga kawasannya di Besut, terpaksa jaga kawasan di Kemaman. Mudah-mudahan dapat sentiasa menyantuni warga. Jika tidak, beliau pastilah akan mengecewakan hati para pengundi. Saya melihat secara terus terang saya katakan bahawa ekonomi di Kemaman ini masih lagi dalam keadaan yang tidak tenteram. Masih ramai lagi warganya yang berada dalam paras kemiskinan. Nelayan-nelayan terutama di kawasan Cukai, di kawasan Kijal dan pesisiran pantai. Terengganu Kemaman ni saudara banyak nelayan. Malahan di seluruh Terengganu ada lebih kurang 10,000 nelayan. Dan mereka mengharapkan sentuhan daripada pemimpin untuk membela kehidupan mereka. Jadi soalnya yang menang-menanglah. Saya minta satu saja, jangan kita mentertawakan. Saya berlapang dada menerima kekalahan dan saya merasakan bila kita kalah, kena kerja kuat lagi lah. Artinya rakyat akan umbi dahagakan penjelasan, penerangan daripada pimpinan. Kalau kita masih bertelagah, kita masih lagi tidak mampu menangani isu-isu politik ini, maka inilah natijahnya. Bertanding berapa kali pun, kalau penjelasan, penerangan tidak dilaksanakan secara tuntas. Saya tak mau menuduh sesiapa, saudara. Tapi saya tahu, ada pihak-pihak yang tak senang orang awam ni, ada orang kata begini. Bagi saya, janganlah orang kata, rumah dah siap, pahat berbunyi. Tak perlu, jangan kita menyalahkan sesiapa. Terima kekalahan bahawa saat ini, warga Terengganu tidak begitu menyantuni UMNO. Walaupun belumlah, tidaklah kita kalah ialah awal pertaruhan. Bahawa sinar itu masih ada. Tetapi Terengganu telah pun memutuskan, warga Terengganu merasakan bahawa mereka tidak memerlukan perjuangan UMNO untuk mereka. Tak apalah. Jadi sebenarnya memanglah UMNO bukan pilihan mereka. Tak mengapa. Jadi ini harus menjadi kesedaran kepada pimpinan UMNO. Jangan gah saja. Dan saya juga melihat sudah sampai masanya UMNO melakukan, kita perlu, jangan kecewa ya, tak perlu kita kecewa. Betul, saya setuju pandangan Saudara Ullah Majid. Kita tak perlu kecewa sebab voters dah buat pilihan. Jadi harap mereka tidak mengeluhlah. Sebab itu yang mereka pilih bila kehidupan mereka tidak disantuni oleh pimpinan yang mereka pilih. Sebab di Kemaman ini 4 kawasan Dewan Undangan Negeri adalah datang daripada parti PAS. Dan untuk parlimen pun mereka menolak tangan-tangan UMNO untuk menyantuni mereka. Tak apalah. Jangan kita kecil hati, jangan kita marah. Kita buat kerja kita sebagai orang parti, laksanakan tugas. Tetapi saya merasakan sudah sampai masanya UMNO melakukan regenerasi. Iaitu satu bentuk peralihan daripada yang tua-tua tu kepada yang muda. Saudara, jangan kita duk cakapkan orang itu. Kita jangan bermain dengan andaian, saudara. Jangan bermain dengan persepsi. Kalau kita bermain dengan persepsi, sampai sudah kita tak ke mana-mana pun. Dan saya rasa kadang-kadang mungkin juga kerana perbalahan yang dilihat, yang didengar. Saya dah bercakap bahawa ahli-ahli UMNO cuma 3.7 juta di seluruh negara. Sedangkan pengundi ada 25 juta. Itu yang paling penting kena ingat saya. Jadi ahli UMNO tidak boleh menentukan kemenangan. Tetapi kalau semua bekerja, semua menyantuni rakyat, semua melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diharapkan, saya rasa tak ada masalah. Dan di Terengganu ni saudara, bukan perkara pelik. Hari ini mereka menang, mereka akan datang mereka kalah. Ada pernah berlaku saudara. Satu ketika dulu, UMNO Barisan Nasional menang sampai 28 kursi Dewan Negeri.
PAS cuma tinggal 4 kursi. Tapi bila berlaku pilihan raya kemudiannya, terbalik pula. PAS dapat 28, UMNO dapat 4 kursi. Itu gambarannya saudara dalam keadaan di Terengganu ni agak suasananya sebegitu. Dan jangan lupa saudara, kalau kita lihat, jangan putus asa, Parti Pakatan Harapan. Satu ketika waktu UMNO dipimpin oleh Tun Abdul Ahmad Badawi, Parti Keadilan menang 1 kursi je saudara, iaitu di kawasan Batampau, Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Yang lain semua ruyuk. Tapi selepas itu mereka bangkit. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO, terus bangkitlah saudara. Ya saudara Wanda, bukan lain dulu, lain sekarang. Tidak. Politik itu dinamika sifatnya. Dia berubah-ubah mengikut suasana semasa. Dan dengan politik ini, rakyat dapat menilai sama ada parti mana yang benar-benar ikhlas dan jujur dalam menangani kehidupan mereka. Pimpinan mana yang jujur. Saudara Mok, saya harap satu saja, jangan ketawakan orang. Saudara, mentertawakan orang yang jatuh tangga, kadang-kadang kita boleh masuk lubang. Bagi saya tak apalah. Kita ucapkan tahniah pada pimpinan PAS, kita ucapkan tahniah pada jentera PAS yang bekerja, yang mampu berjaya menawan hati pengundi. Dan UMNO juga harus bekerja keras untuk menawan semula hati pengundi. Saudara, tak bolehlah kata kalau dah jatuh, terjatuh selama-lamanya, tak boleh saudara. Saya tak nampak begitu. Ya Pak Mat? Saya tak nampak orang kata tak relevan untuk generasi Y dan sebagainya. Saya tak nampak begitu. Kalau begitu natijahnya. Kalau kata saya dah tua, bagaimana waktu kempen tu hari Dr. Mahathir turun? Apakah usaha Dr. Mahathir dengan saya? Beliau lebih muda daripada saya. Bagaimana pimpinan daripada PAS? Kasimo dia lebih tua daripada saya. Tak boleh kita usia bukan ukuran. Yang saya lihat dalam berpolitik, pertama sekali keikhlasan. Seorang pemimpin politik harus berjuang untuk rakyat. Saudara, perlu ditekankan pimpinan politik sebenar-benarnya mereka harus menyantuni rakyat. Bukan menyantuni poket sendiri. Saya dapat tahu, dapatan saya ramai yang saya jumpa, sama ada saya berada di beberapa kawasan di Kemaman, ada yang menyatakan kepada saya, wang tak cukup, duit tak turun. Saya nak bagi tahu, memang pun UMNO tidak macam dulu. Apabila tabung-tabung UMNO sudah pun disapu oleh orang terdahulu. Jangan lupa saudara, UMNO tidak mempunyai wang yang banyak untuk dilaburkan sebagai pemimah politik. Tak ada saudara. Jadi apabila berlaku pertandingan, memang keperluan. Saya tahu. Banyak saya pergi ke PDM mengatakan, apa ni, haus ni tak cukup peruntukan. Kalaulah peruntukan itu dijadikan alasan untuk UMNO menang, saya kata sampai bila pun kita tak akan berjaya. Tapi kalau semangat tu ada, kita ketepikan soal keperuntukan. Masing-masing melihat kadang-kadang musim pilihan raya ini macam musim untuk memunggah kekayaan. Raya, tak ada saudara. Osman jaga kat terlaluan kata hati. UMNO terasa lemah dengan ketiadaan Datuk Seri Najib. Okey, itu memang juga ada sebahagian daripadanya. Tapi bukanlah segala-galanya saudara. Memang kita sedar kalau Datuk Seri Najib ada, beliau mampu untuk menggerakkan. Saudara, tapi janganlah sampai kita menafikan kepimpinan UMNO yang ada. Saudara, jadi Saudara Azizul, Melaka tak ada tempat untuk PAS. Kadang-kadang jangan kita cakap besar. Saya kadang-kadang, Cikgu bukan Don Kemaman, Parlimen. UMNO suka pilihan raya. Dulu masuk banyak, sekarang dah tak ada. Bila tak ada tu kuranglah kerja kerasnya. Tapi saya bersimpati sebab saya berjumpa dengan anak-anak kita putih UMNO yang mau mendekati politik, usia untuk pilihan raya ini. Mereka baru memahami bagaimana sukarnya untuk meyakinkan warga dalam sentimen politik pilihan raya. Sentimen kepartian lain, saya dah bercakap berkali-kali. UMNO masalahnya pertama sekali apabila berlaku pertandingan di peringkat UMNO itu sendiri dan berlaku perpecahan. Dan perpecahan itu berterusan. Saya dulu pernah cakap, contohnya kalau bertanding sebagai ketua cawangan, dua pihak. Kalau satu pihak yang menang itu, dia akan memisahkan atau menyisihkan yang kalah.
Sedangkan dalam segmen demokrasi, berkali-kali saya katakan, yang menang tidak boleh menekan pihak yang kalah. Dan yang kalah harus menerima dengan hati terbuka dan memperakui yang kalah. Jadi dalam keadaan begini, untuk pilihan raya di Kemaman, PAS menang, dia tak boleh menekan penyokong-penyokong UMNO. Sebab rakyat sudah buat keputusan. Terimalah, itu demokrasi. Dan warga UMNO kena terima hakikat wakil anda di parlimen nanti adalah Datuk Dr. Samsuri. Kalaulah beliau tidak memperjuangkan soal kehidupan rakyat di Kemaman, itu terpulanglah, itu keputusan majoriti rakyat di Kemaman. Jadi sebab itu pertingkatkanlah usaha, jangan bergaduh. Sebab tiba-tiba apa ni dia kata, bila-bila sangkut pula dengan presiden saya sakit. Dah macam mana? Janganlah saya nak tuduh orang tu tuduh orang ni, tidak. Anda juga saya lihat sebenarnya kebanyakan player yang masuk menyalahkan orang itu dan orang ini. Salahkan PM10, salahkan ZMAD. Jadi siapa yang betul? Apakah anda betul? Sejauh mana anda bermain politik? Saudara, Mikobek dia kata tua-tua pembongok. Terpulanglah. Anda nak kata apa pun, tak ada masalah. Saudara anda mau melampiaskan amarah anda. Saya bukan nak membela. Saya tak marah. Saudara, ni macam ni, Nur Azman, ada salah pula. Kena buang Nur Omar je. Tidak, saudara. Yang pentingnya saya melihat pilihan raya di Kemaman ini, kebanyakan petugas-petugas, jentera-jentera yang ada bersungut kerana peruntukan tak berapa cukup. Itu memang realitinya UMNO bukanlah parti yang kaya raya. Itu kena jelas, saudara. Yang kedua, dalam pimpinan sini ada pula isu-isu yang dimainkan tak mencapai, tak mampu menarik minat pengundi. Saudara, rakyat di Kemaman ini nak apa? Sepatutnya kalau kita bekerja 4 tahun dulu, lepas saja pilihan raya, terus santuni. Sekarang ni saya harap agar warga pimpinan UMNO perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka, turun ke gelanggang. Bertanya dengan rakyat, maumu apa? Saudara, bagi saya, Saudara Syauqi Afendi, terima kasih. Terima sekuntum orang merah. Okey, kita terima, saudara. Rakyat Kemaman mahukan Dr. Sam. Okey, terima. Tak ada masalah. Tetapi, jika Dr. Sam tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli parlimen, jangan marah dia. Sebagaimana sekarang ni kita ketawakan ahli parlimen dari Ketereh. Jangan anda ketawakan warga Ketereh. Sebab satu ketika nanti mereka akan buat perhitungan. Saudara, saudara tak boleh mengatakan UMNO 60 tahun sakau. Siapa sakau? Yang sakau sekarang ni dah berada di luar. Saudara, tunggulah. Tunggu. Anda mahu memikat saya untuk menyatakan, menceritakan siapa yang akan dikenakan tuduhan. Saya tahu, saudara. Banyak benda yang saya dapatan saya, tapi saya tak boleh bercerita. Saya tak boleh mendahului pihak berkuasa. Tunggulah. Tunggu, saudara. Masuk tahun 2024 nanti, berderit, saudara. Jangan risau. Waktu itu baru kita orang kata baru tergantuk, baru tergadah. Sekarang ni tak apa, sokonglah. Tak ada masalah. Saya juga tidak ada masalah. Sebab saya tahu, saya tidak menyokong individu-individu tertentu. Tapi saya menjaga parti saya. Kepentingan parti saya, ada UMNO, UMNO ada presidennya. Dan institusi kepresidenan itu tidaklah boleh kita ungkilkan, kita umpitkan. Siapa pula nanti setiap kali ada orang presiden naik, begitu juga kita balon. Tak boleh, saya. Tetapi, pimpinan peringkat angkar umbi perlu disantuni. Sudah sampai masanya UMNO peringkat di negeri Terengganu melakukan overhaul sepenuhnya. Saya berjumpa dengan kesemua 8 ketua-ketua bahagian sepanjang musim pilihan raya di Kemaman ini, saudara. Dan mereka menceritakan banyak cerita. Banyak cerita. Begitu juga waktu saya berbual dengan Ketua Pemuda Negeri. Beliau juga menceritakan banyak kisah-kisah yang tak sepatutnya saya dedahkan dalam media sosial. Saya cuma memberi gambaran bahawa ada sesuatu yang perlu disantuni. Saudara Jakar Linglung 152 akan bertambah lagi. Saya nampak walaupun orang mengatakan akan ada lompat-melompat dan sebagainya. Sampai bila kita nak mengizinkan politik negara kita dalam keadaan begitu? Sewajarnya kita sama-sama menyokong pimpinan agar beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Panca aduka, jangan menyindir, tak baik.
Ni saudara, macam mana saudara bercakap ni? Saudara mana ni? Sweet sister ni. Tak baik begitu saudara, tak baik. Saya tidak pernah pun, saya dapat tahu satu ketika Datuk Tan Sri Haji Hadi masuk hospital. Tak ada pula kita mendoakan kematian untuknya. Tak baik kita mendoakan kematian sama Islam. Sepatutnya kalau orang tu, ni apa ni, 47 kes tu macam mana? 47 kes tu kes apa benda? Dah selesai. Benda tak ada. Tapi anda masih tak puas hati. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana bila anda sudah meletakkan dalam fikiran orang tu bersalah? Walaupun mahkamah mengatakan tak bersalah. Saya kita harus berlapang dada. Kalau itulah fikiran saya seperti anda, maka saya akan mengatakanlah apa kes yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin itu, maka dia bersalah. Jangan saya. No one is guilty unless proven by the court. Itu saja. Saya mengharapkan teman-teman yang bersama-sama dengan saya, mendengar bicara saya rasakan supaya kita sentiasa berlapang dada. Soal mahkamah, biarlah judiciary. Judiciary melaksanakannya. Sebab banyak orang menuduh bahawa kononnya ada campur tangan pihak eksekutif, iaitu Perdana Menteri dalam mahkamah. Benda ini tak berlaku dah sekarang. Anda mungkin dalam fikiran anda mengingatkan zaman-zaman waktu negara dipimpin oleh seseorang yang sentiasa mencampuri urusan mahkamah untuk sama ada melepaskan ataupun menjatuhkan hukuman. Sekarang tak ada. Era hari ini, Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim beliau dengan jelas mengatakan beliau tidak akan campur. Mahkamah tetap dengan mahkamahnya, parlimen dengan cara parlimennya, dan beliau sebagai pentadbir, sebagai eksekutif, mentadbir negara. Itu saja saya. Jangan kita campur adukkan. Kita rasa seolah-olah negara kita ni masih seperti era yang dulu. Zaman sudah berubah. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Sekian, terima kasih.